Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam kelas PDPR Sejarah Tingkatan 4. Hari ini kita akan sambung bab 7 iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Pada hari ini kita akan menyentuh topik 7.4 iaitu sistem pendidikan kebangsaan dan 7.5 penubuhan parti politik. Baiklah pelajar, kita lihat subtopik yang pertama iaitu sistem pendidikan kebangsaan. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan sistem pendidikan kebangsaan. Pengenalan. Semasa di bawah pentadbiran British, sistem persekolahan berkembang mengikut kaum. Terdapat sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina dan sekolah vernacular Tamil. Di samping sekolah aliran agama dan sekolah Inggeris. Persekolahan di Sarawak dan Sabah juga terbahagi kepada sekolah vernacular Melayu, sekolah Cina dan sekolah Mubalik Kristian. Sistem persekolahan yang menggunakan bahasa pengantar dan kurikulum yang berlainan menimbulkan jurang perbezaan ekonomi dan sosial yang ketara antara rakyat berbilang kaum. Sistem seperti ini menghalang usaha menyatu padukan rakyat ke arah melahirkan satu identiti bangsa dan negara. Baiklah, mari kita lihat apakah usaha pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Yang pertama, Laporan Barnes pada tahun 1951. Yang kedua, Laporan Fanwu pada tahun 1951. Ordinan Pelajaran pada tahun 1952. Laporan Woodhead di Sarawak dan juga Sabah pada tahun 1955. Dan Penyata Jawatankuasa Pelajaran 195. Mari kita lihat apakah Laporan Barnes pada tahun 1951. Jawatankuasa Pelajaran Melayu dipengerusikan oleh L.J. Barnes menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang dianggap oleh rakyat tanah Melayu sebagai tempat tinggal kekal dan tumpuan taat setia. Antara kandungan Laporan Barnes, sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sekolah Cina menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Seterusnya kita melihat apakah Laporan Fanwu 1951. Diterbitkan berikutan dengan bantahan daripada masyarakat Cina terhadap Laporan Barnes. Mengkaji pendidikan Cina, mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk tanah Melayu. Antara kandungan Laporan Fanwu, sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Pendidikan sekolah Cina harus berorientasikan tanah Melayu.
Seterusnya kita melihat Ordinan Pelajaran 1952. Diluluskan selepas Jawatankuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan Barnes dan laporan Fenwu. Ordinan ini bertujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam satu sistem berorientasikan Tanah Melayu. Antara perkara yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1952 termasuklah Tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ordinan Pelajaran 1992 ialah undang-undang pertama berkaitan pembentukan satu sistem persekolahan rendah berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, ordinan ini masih belum dapat memenuhi aspirasi semua kaum di Tanah Melayu kerana terdapat tentangan daripada semua kaum. Baiklah pelajar, cikgu harap kamu faham apakah yang dikatakan Ordinan Pelajaran 1952. Seterusnya kita melihat laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah pada tahun 1955. E.W. Woodhead, Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain, diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan juga Sabah. Antara cadangan laporan Woodhead memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Cadangan laporan Woodhead 1955 untuk bentuk pendidikan kebangsaan di Sarawak, pendidikan kebangsaan di Sabah. Mari kita lihat apakah pendidikan kebangsaan di Sarawak. Berdasarkan laporan Woodhead 1955, terdapat cadangan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak. Antaranya termasuklah seperti berikut. Mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Menyeragamkan sukatan, pelajaran dan juga peperiksaan. Yang ketiga, memperkenalkan buku teks, berlatar belakangkan unsur tempatan. Dan yang keempat, memastikan pendidikan civic diajar secara formal di sekolah. Okey, kita lihat matlamat Matlamat pendidikan kebangsaan di Sarawak ini adalah untuk membentuk perasaan kekitaan dan juga taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk berbilang kaum. Seterusnya kita lihat pendidikan kebangsaan di Sabah. Laporan Woodhead 1955 diterima di Sabah dengan beberapa pindaan. Yang pertama, mempertingkatkan
menetapkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Pindaan yang kedua, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Pindaan yang ketiga, menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Yang kelima, Ordinal Pelajaran Koloni 1956 diperkenalkan dan meneruskan rancangan Woodhead. Kita lihat apakah matlamatnya. Menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan peringkat rendah dan menengah serta melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Jawatankuasa Pelajaran dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Husin. Beliau merupakan Menteri Pelajaran. Ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada. Jawatankuasa ini mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baharu. Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan iaitu sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Penyata jawatankuasa ini juga antara lain mencadangkan sekolah umum atau sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu. Sekolah jenis umum, sekolah rendah menggunakan sama ada bahasa Inggeris dan bahasa Cina atau Tamil. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Kesimpulannya, penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Melalui sistem ini, sukatan pelajaran dan peperiksaan yang seragam serta menggunakan bahasa pengantar yang sama menjadi langkah penting untuk memupuk semangat perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya, kesetiaan kepada negara dalam kalangan generasi muda. Baiklah para pelajar, cikgu harap kamu faham dengan subtopik sistem pendidikan kebangsaan. Sekiranya ada pertanyaan, kamu bolehlah bertanya kepada guru sejarah kelas masing-masing. Seterusnya kita lihat subtopik 7.5, penubuhan parti politik. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menghuraikan penubuhan parti-parti politik. Pengenalan. Parti politik banyak ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua kerana perkembangan nasionalisme, iaitu semangat untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah.
mewujudkan negara merdeka dan berdaulat. Kepelbagaian parti politik telah mewujudkan kerjasama antara parti untuk mengukuhkan perjuangan menuntut kemerdekaan tanah air. Mari kita lihat kemunculan parti politik selepas Perang Dunia Kedua, iaitu tahun 1940-an. Parti Kebangsaan Melayu-Melaya (PKMM) ditubuhkan pada Oktober 1945 di bawah pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ishaq Haji Muhammad, Ahmad Bustamam. Perjuangan mereka untuk melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu, menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum, mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS) yang ditubuhkan pada tahun 1946. Pemimpinnya ialah Abang Haji Zaini, Abang Haji Openg, Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. Memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak. Menentang penyerahan Sarawak kepada British, penjenamaan semula Persatuan Melayu Sarawak (PMS) yang diharamkan semasa pendudukan Jepun di Sarawak. Yang ketiga, Angkatan Pemuda Insaf atau API. Ditubuhkan pada Februari 1946, pemimpinnya ialah Ahmad Boys Tamam. Perjuangan mereka untuk mengembeling tenaga pemuda sebagai penggerak perubahan politik, menggunakan slogan Merdeka dengan Darah dan memperjuangkan kemerdekaan. Pergerakan Pemuda Melayu atau PPM pada Mac 1946 yang dipimpin oleh Muhammad Sirat Yaman, Awang Romli, Rosli Dobi, Morshidi Siddiq, menentang penjajahan British dan menuntut kemerdekaan Sarawak. Seterusnya, United Malay National Organisation atau UMNO ditubuhkan pada Mei 1946 di bawah pimpinan Datuk Onn Jaafar dan Tunku Abdul Rahman. Perjuangan mereka menentang Malayan Union, bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Parti politik seterusnya ialah Parti Kebangsaan Melayu Labuan atau PKML pada Jun 1946 di bawah pemimpinnya Tengku Nordin dan Zakaria Gan. Perjuangan mereka untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang sosio-ekonomi, menuntut Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. Malayan Indian Congress atau MIC, Ogos 1946 di bawah pimpinan John TV dan KL Divasar. Perjuangan mereka menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu, memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain. Barisan Pemuda atau BARIP ditubuhkan pada Disember 1946 di Jesselton dan Labuan. Pemimpinnya ialah Mando Sharif, Imam Suhaili Yaakob, Pengiran Ahmad. Perjuangan mereka menyatukan anak negeri dan bekerjasama perbaiki keadaan ekonomi dan politik. Menuntut keadilan daripada pentadbiran British. Seterusnya, Barisan Pemuda Sarawak atau BPS ditubuhkan pada Jun 1947 oleh Abang Muhammad Kasim Taha, Ahmad Zaidi Idrus.
Perjuangan mereka untuk kepentingan penduduk Bumiputera ke arah berkerajaan sendiri dan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Malayan Chinese Association atau MCA. Tarikh penubuhan pada Februari 1949. Pemimpin ialah Tan Chen Lock, Yong Shuk Lin, H.S. Lee. Perjuangan mereka untuk memelihara kepentingan kaum Cina dan bekerjasama menentang komunis di tanah Melayu. Independence of Malayan Party atau IMP ditubuhkan pada September 1951 oleh Datuk Onn Jaafar dan Tan Chen Lock. Perjuangan mereka adalah untuk menyatukan rakyat pelbagai kaum di tanah Melayu dan bekerjasama antara kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. Parti Islam Setanah Melayu atau PAS yang ditubuhkan pada November 1951 oleh Haji Ahmad Fuad Hassan dan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Mereka memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi tanah Melayu dan juga untuk menyatukan pentadbiran Islam di negeri Melayu. People's Progressive Party atau PPP. Tarikh penubuhan pada Januari 1953 yang dipimpin oleh Dr. S. Kanapati Pillai dan Dr. C. Nivasagam. Perjuangan mereka adalah hak yang sama untuk semua kaum. Memperjuangkan keadilan sosioekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. Seterusnya, Parti Negara ditubuhkan pada Februari 1954, dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar, Datuk Hamzah Abdullah, Yah Ju Siang, EEC Turaisinggam, P. Ramani. Perjuangan mereka menuntut kemerdekaan dengan kerjasama semua kaum, membentuk satu parti bagi semua rakyat dan membentuk negara tanah Melayu. Baiklah pelajar, kita lihat kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Ya, bagaimanakah parti politik ini bekerjasama untuk kemerdekaan. Sikap bertolak ansur dalam gerakan politik mencapai kematangan apabila wujud kerjasama politik antara kaum di negara kita mulai pertengahan 1940-an. Sebelum wujud kerjasama parti politik, terdapat pakatan antara gerakan tertentu yang merintis kerjasama kaum untuk mencapai kemerdekaan. Yang pertama, Pakatan Putera AMCGA, Persidangan Kebangsaan, Konvensyen Kebangsaan, Pembentukan Parti Perikatan. Kerjasama antara kaum penting untuk mencapai kemerdekaan dan memastikan penduduk berbilang kaum hidup rukun dan damai. Mari kita lihat bagaimanakah Pakatan Putera AMCGA. Pusat Tenaga Rakyat atau Putera dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi.
dan All Malaya Council of Joint AMCGA yang diketuai oleh Tan Chen Lock. Pada Disember 1947, AMCGA dan juga Putra bergabung. Pakatan ini menjadi perintis untuk memupuk kerjasama politik antara kaum serta melahirkan Manifesto Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif pembinaan negara bangsa yang merdeka. Manifesto ini mencadangkan pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan penerimaan satu warga kewarganegaraan. Persidangan Kebangsaan. Persidangan kebangsaan berlangsung pada Februari 1954 diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Perak iaitu Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Persidangan tersebut membincangkan langkah membentuk gabungan Parti Politik Kebangsaan Tanah Melayu yang bersatu. Persidangan ini disertai oleh Independence of Malayan Party atau IMP, Malayan Indian Congress atau MIC, Persatuan Ceylon Malaya dan Persatuan Eurasian Malaya. Persidangan ini menuntut agar diadakan pilihan raya persekutuan. Konvensyen Kebangsaan. Konvensyen Kebangsaan diadakan pada Ogos 1954 yang dianjurkan oleh UMNO di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman dan MCA di bawah pimpinan Tan Chen Lock. Konvensyen ini membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan Tanah Melayu yang dihadiri oleh Parti Islam Setanah Melayu atau PAS, Parti Melayu Kelantan dan Parti Melayu Semenanjung. Konvensyen ini diluluskan resolusi untuk mendesak British mengadakan pilihan raya persekutuan. Pembentukan Parti Perikatan. Pada Oktober 1954, MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk Parti Perikatan. Penyertaan MIC melengkapkan kerjasama tiga kaum terbesar di Tanah Melayu. Parti ini memilih kapal layar sebagai logo atau lambang kesediaan untuk menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Kesimpulannya, kebanyakan parti politik ditubuhkan berasaskan kaum dari segi aspirasi dan keahlian. Sebahagian pula ditubuhkan menuntut perjuangan untuk kepentingan sesuatu kaum. Terdapat penubuhan parti politik pelbagai kaum atau usaha membentuk parti bercorak kebangsaan. Penubuhan parti politik mencerminkan kesedaran berorganisasi demi menjamin kejayaan perjuangan. Permufakatan dan kesederhanaan dalam perjuangan penting bagi memastikan keharmonian masyarakat dan kestabilan politik di negara kita kekal. Baiklah para pelajar,
Demikianlah tamatnya bab 7. Terima kasih.